Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan pada kali ini. Sepatutnya hari ini Dr. Zaimi, beliau yang akan memberikan ceramah ataupun kuliah pada hari ini. Tapi tadi pukul 5 baru PA beliau kontak saya suruh ganti untuk hari ini sebab beliau tak sihat. Jadi sebab itu hari ini tuan-tuan kena hadaplah saya tengok berapa minit ni, 40 minit. Ini kali pertama saya pun datang di sini ke masjid ni first time lah kita bertemu. Hari ini kita akan membicarakan beberapa perkara. Antara tajuk yang mana diberikan kepada saya, okey, clear suara. Okey. Antara tajuk yang mana diberikan kepada saya adalah ada apa pada Safar, iaitu pada bulan Safar. Apa yang ada pada bulan Safar ini? Jadi kita akan membahaskan perkara ni beberapa perkara lah pada hari ini. Sebabnya tadi pukul 5 baru saya diberi maklumat tentang untuk ganti kuliah ni. Kebetulan pula kita ini pula dalam bulan Safar, ataupun kita dalam nak habis bulan Muharram, kita akan pergi kepada bulan Safar. Sebab selepas Muharram adalah Safar. Maka kita katakan ada apa pada Safar ini. Dan juga setelah itu bulan-bulan yang seterusnya. Bulan Safar kita lihat ada banyak sejarah Islam banyak berlaku pada bulan Safar. Contohnya ada banyak. Saya akan bahaskan 2 saja hari ini. Saya tak akan bahaskan semualah. Antaranya adalah dikatakan perkahwinan di antara Khadijah dengan Nabi SAW pada bulan Safar. Demikian juga Islamnya sahabat Nabi SAW iaitu Amr bin As pada bulan ini, iaitu bulan Safar, pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi kita nak katakan pada bulan Safar ada banyak peristiwa yang berlaku, juga banyak ghazwah iaitu peperangan-peperangan yang berlaku pada bulan Safar. Demikian peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah kewafatan Rasulullah juga berlaku pada bulan Safar. Jadi banyaklah perkara yang ada yang dapat kita bahaskan. Cuma macam saya sebut tadi, kita tak bahas semua. Saya hanya akan bahaskan lebih kurang 2 saja, iaitu berkaitan kisah Amr bin As, Islamnya beliau, dan juga berkaitan Khadijah, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin. Beliau merupakan ibu kita. Kita kena ketahui isteri baginda Nabi SAW adalah ibu kita. Sebab itulah mereka digelar Ummahatul Mukminin, ibu bagi orang-orang yang mana beriman. Sebab tu kenapa kita sensitif bila mana jika ada golongan yang mana mencerca isteri-isteri Rasulullah SAW. Apa perasaan kita bila mana mak kita dihina dan dicaci? Kita akan sedih. Demikian juga sekiranya kita melihat ada orang yang mana mencaci isteri Nabi SAW. Yang pertama kita akan bicarakan kisah berkaitan, kita tidak menceritakan kisah Islamnya Amr bin As, tapi kita akan menceritakan apa yang Amr bin As lakukan ketika hidupnya. Amr bin As ketika hayatnya, beliau sangat kuat dan tegas memusuhi Rasulullah SAW. Ketika mana akhir hayat beliau ada mengucapkan beberapa perkara yang mana jika kita lihat, kita dapat ambil iktibar daripada perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Amr bin As sebelum dia wafat. Perkataan ini ada diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan juga ada disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang lain. Antaranya adalah kita akan melihat tabi'in menceritakan bahawasanya hadarna, maksudnya kami hadir bersama dengan Amr bin As, iaitu mereka mengatakan kami hadir, maksudnya kami pergi bertemu dengan Amr bin As ketika mana beliau dah dalam keadaan beberapa lama ataupun beberapa hari lagi nak wafat. Dan kemudian Amr bin As ni sahabat, bertemu Nabi SAW. Rasulullah juga ada puji dalam riwayat-riwayat tertentu, maksudnya dia sahabat yang dipuji oleh Rasulullah. Apa yang mana Amr bin As buat ni waktu dia nak meninggal, beberapa hari sebelum dia meninggal? Wa huwa fi siyaqatil maut, iaitu dalam keadaan nak mati, maksudnya dalam keadaan di hujung hayat dia. Tabi'in ini berjumpa dia. Dia buat apa? Adakah dia sedang bergembira ataupun dia sedang kesedihan? Apa dia lakukan? Fabaka tawilan. Amr bin As fabaka tawilan, dia menangis dalam tempoh masa yang mana agak lama. Dia menangis bukanlah kerana apa? Bukanlah kerana dia rindu ataupun dia nak teringat dunia ni.
Mungkin kita, kalau kita sedih untuk meninggalkan dunia sebab banyak kenikmatan kita tak dapat lagi, itu mungkin kita. Tetapi Amr bin As bukan disebabkan itu. Dia menangis kerana apa? Dia menangis kerana dia ingat apa yang mana dia buat dengan Nabi SAW. Kerana pada awal hayatnya, waktu awal Rasulullah dakwah, dialah antara orang yang benar kuat menentang Nabi, sehingga kan dia pernah berniat untuk membunuh Nabi SAW. Itu Amr bin As waktu awal Islam. Maksudnya sebelum dia masuk Islam lagi, pada awal-awal dakwah Nabi SAW, dia antara yang keras menentang Nabi SAW. Jadi sebab itulah pada akhir hayat dia pun, dia fabaka tawilan, dia menangis dalam tempoh masa yang lama, sebab dia mengenangkan kembali apa yang dia buat pada zaman dulu. Sama juga macam kita, ataupun jika kita pernah mungkin ada kesalahan-kesalahan lampau yang kita lakukan waktu kita sekolah ke, mungkin jika ada seseorang yang menzalimi orang lain, bila teringat balik kita akan rasa, awak teruk sangat aku ni, sebab kita telah menzalimi orang lain. Kita rasa kecewa benda itu. Amr bin As, dia masih merasakan benda tersebut. Kemudian dia pun wahawala, dia pun memalingkan wajah dia kepada apa? Kepada jidar, ila jidar. Dia pun memalingkan wajah dia kepada dinding. Sebab apa? Sebabnya dia mengenang nasib dia. Samalah macam kita. Kalau kita pun kadang-kadang kita termenung, kita akan hawil, kita akan tengok kepada kipas ke, dinding ke. Ini yang mana dilakukan oleh Amr bin As. Dia dalam keadaan dia tengah memikirkan apa yang mana dia nak hadapi, ataupun dia nak menemui kematian. Jadi dia tengah berfikir apa yang mana dia akan hadapi ketika itu. Setelah itu, datanglah anak dia. Anak dia datang, anak Amr bin As. Bila mana dia tengok anak dia fabaka, dia tengok bapak dia fabaka tawil yang menangis, dia tak biar macam tu saja. Dia datang, dia pun menggembirakan bapak dia. Dia kata apa? Amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza. Maksudnya anak dia mengingatkan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggembirakan ataupun mengkabarkan kepada engkau tentang benda tersebut, tentang benda sekian-sekian. Maksudnya dia menceritakan pujian-pujian yang dilakukan oleh Rasulullah kepada dia. Ataupun dia mengingatkan balik bapak dia detik-detik indah, detik-detik manis Amr bin As dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingatkan balik. Sebab ayah dia tengah menangis. Maka dia pun menggembirakan bapak dia, dia cerita benda-benda yang dapat menyebabkan ayah dia mungkin tenang sikit. Jadi ini nak menunjukkan, jika kita lihat ada orang yang mana dalam keadaan kesedihan. Okay. Test. Test. Clear? Ni ada. Ni lebih clear lah. Ni ada agak kan. Okey. Sekarang macam mana? Okey, suara. Dengar. Jadi ini nak menunjukkan bila mana anak Amr bin As tengok bapak dia dalam keadaan menangis, dia pun pergi menggembirakan, menceritakan benda-benda yang mana, menceritakan benda-benda yang menggembirakan bapak dia. Ini menunjukkan bahawasanya jika kita lihat seseorang itu menghadapi kesedihan, dia mungkin sedih, dia mungkin dalam keadaan derita, mungkin kita tak dapat bantu dia dari sudut kewangan, tetapi kita bantu dalam kita menggembirakan dia ataupun meringankan beban dia. Ada orang, dia mungkin tak dapat nak bantu kawannya dengan benda-benda yang lain, dengan harta tak ada, dengan nak bagi benda lain tak ada, tetapi dia ada dengan kawannya, bersama kawannya itu susah. Sebab itu bila kita lihat orang dalam keadaan derita, orang yang ada masalah, dianjurkan, disukai untuk kita menggembirakan dia. Kita mungkin dapat bersembang dengan dia, kita menggembirakan dia. Itu perkara yang mana bermanfaat dan ada kebaikan. Pertolongan itu bukan hanya dengan wang ringgit saja. Tidak, pertolongan itu luas. Maksudnya kita katakan menggembirakan, membantu saudara kita, dia lebih luas, bukan hanya dengan duit. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang mana membantu memenuhi hajat saudara dia, kanallahu fi hajatih, maka Allah lah yang akan membantu menguruskan keperluan ataupun hajat orang tersebut. Maksudnya hajat yang orang tolong itu. Maka siapa yang tolong orang, dia menolong saudara dia, maka kanallahu fi hajatih, maka Allah lah yang mana akan memenuhkan, mencukupkan ataupun membantu hajat orang tersebut, orang yang menolong tersebut. Jadi sebab itu bila kita tolong orang, kita kena ingat Allah akan balas balik, Allah akan tolong kita.
Sebab itu macam selalu saya sebut, bila kita tolong orang, kita janganlah kita terlalu berharap kawan tu akan tolong kita balik. Jangan macam tu. Contoh, kita tolong kawan kita dalam kesusahan, kita pun berharap nanti dia mesti akan tolong kita balik. Sebab kebanyakan dalam hidup kita, bila kita buat kebaikan dengan orang, dia akan pergi begitu saja. Dia akan lari meninggalkan kita setelah dia mendapat kesenangan. Kita tengok dalam hidup kita banyak berlaku pengalaman diri kita. Ada kalanya kita membantu seseorang itu, kemudian dia lupa kita. Kita pun tidak berharap dihargai. Ini nak menunjukkan, bila mana kita membantu saudara kita, ingatlah Allah yang akan membalas balik. Sebab itu kita tengok hadis-hadis, kanallahu fi hajatih, Allah lah yang mana akan memenuhi hajat saudaranya itu. Iaitu hajat seseorang itu Allah lah yang akan memenuhi. Sebab itulah kita ingat, kita ikhlaskan diri membantu saudara kita dalam kesusahan dan lain-lain, Allah pula akan mempermudahkan urusan kita. Jadi sebab itulah, apabila kita nak dipermudahkan urusan dalam kehidupan, kita tolong orang, kita bantu orang, maka kehidupan kita akan dipermudah. Bila kita sebutkan kehidupan kita dipermudah, ia bukan hanya dari sudut material, banyak lagi aspek yang lain, banyak lagi sudut yang lain, iaitu kita diberikan kebahagiaan. Kerana itu yang manusia cari. Tidak kira apa pun agama dia, tidak kira apa pun latar belakang dia, yang manusia cari di dunia adalah kebahagiaan, ketenangan, saadah. Itu yang manusia cari. Sakinah, benda-benda yang mana mendapat ketenangan, kebahagiaan, itu yang mana makhluk idamkan. Cuma apa itu bahagia? Bahagia itu manusia melihat dengan jalan yang berbeza-beza. Ada manusia yang mana jika seseorang itu dia sakit, dia mungkin ada sakit tertentu, maka sembuh daripada sakit dia, itulah kebahagiaan. Contoh, kalau orang yang gout kaki dia, bila dia tengah gout, kebahagiaan bagi dia adalah jika dia dapat sembuh penyakit itu. Jika orang yang mana dia mungkin menghadapi derita sakit tertentu, sembuh penyakit, itulah nikmat yang dia idam-idamkan. Berbeza pula dengan orang yang mana mungkin seseorang itu dia tidak ada duit yang banyak, dia duit yang banyak dia tak ada, tapi dia sihat. Berbanding seorang hamba Allah pula duit dia banyak tapi dia sakit. Ketahuilah, orang yang sakit ini, dia merindukan, orang sakit yang kaya ni, dia mengimpikan nikmat kesihatan yang ada oleh si miskin tadi. Sedangkan si miskin itu pula merindui ataupun inginkan, berhajat pada nikmat yang ada pada si kaya. Maksudnya kita kena ketahui, dalam hidup kita, kita merupakan ada kalanya diri kita, diri tuan-tuan, adalah impian orang lain yang kita tak tahu. Sebab kita selalu menginginkan benda yang tak ada pada diri kita, dan benda tu ada pada orang lain. Sebab itu ada kalau seseorang itu mempunyai harta, tapi dia tidak dapat membeli segala-galanya. Sebab itu kita katakan, yang manusia nak dalam kehidupan adalah kebahagiaan. Itu yang manusia nak. Cuma manusia berbeza dalam mengertikan apa itu bahagia. Bila saya sebut tadi berkaitan orang yang sakit, dia impikan apa? Dia impikan kesihatan, sembuh, itulah kebahagiaan, benda yang dia nak. Bila saya pergi ke hospital tadi, saya ada program di hospital pukul 8 sampai pukul 5 tadi, berkaitan ibadah ketika sakit. Maksudnya saya bagi talk kepada nurse-nurse dan sister di situ berkaitan bagaimana pengurusan ibadah ketika sakit. Contohnya, kalau tangan terluka ke, nak wuduk macam mana? Nak tayamum ke nak wuduk? Kalau kaki kita luka ke, kalau terpotong bawang, luka jari, bagaimana nak berwuduk? Nak tayamum ke, nak sapu atas bandage ke, macam mana? Demikian pula jika solat dalam keadaan tak boleh untuk istiqbalul qiblah. Kan kat hospital kadang-kadang tak boleh nak menghadap kiblat. Jadi macam mana? Bila solat nak kena qada atau tidak, itu perkara dibahaskan. Jadi sebab itu kita katakan orang-orang yang sakit, mereka mengimpikan nikmat sihat. Sebab itu kalau kita dapat menunaikan solat sekarang ini, kita patut bersyukur. Sebab apa? Sebab ramai lagi yang mana mengimpikan apa yang kita ada sekarang ini. Jadi sebab itu kita lihat, berbalik dari riwayat yang kita sebutkan tadi, maka menggembirakan orang yang mana dalam kesedihan, dalam kesusahan, itu perkara yang dituntut. Sebab itu seperti mana dilakukan oleh anak pada Amr bin As, dia menggembirakan bapa dengan cerita balik apa momen, kenangan-kenangan ataupun apa pujian yang diberikan Rasulullah kepada bapa dia. Sebab benda ni mungkin dapat menggembirakan bapa dia. Kerana apa? Sebab kita sebutkan tadi, kenapa Amr bin As dia sedih? Dia sedih sebab dia ingat balik apa dia buat kat Rasulullah dulu. Sebab tu dia sedih.
Yang seterusnya adalah Amr bin As, ketika mana dia hampir wafat, apa dia kata? Dia mengatakan bahwasanya inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Amr bin As, ketika mana dia dalam keadaan beberapa hari lagi nak wafat, mungkin sakit dah, dia kata inna afdala, sesungguhnya perkara yang paling afdal, perkara yang paling mulia, yang mana ma nu'iddu, yang mana aku buat preparation, buat persediaan untuk kematian ni, nak menghadapi kematian. Apa dia sebut? Dia sebut syahadatain, iaitu dia sebut dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak menunjukkan apa? Itu adalah perkara yang paling berharga yang Amr bin As kata dia bawa nak menghadapi kematian. Kita betul sebut benda tu tiap-tiap hari dalam solat, tapi kenapa kita tak rasa macam berharga? Hal ini kerana kita dan Amr bin As berbeza. Sebab apa? Kita lahir-lahir telah diazankan. Maksudnya kita lahir dalam keluarga Islam. Sedangkan para sahabat tidak. Para sahabat, mereka lahir dalam keluarga yang kafir. Mereka lahir dalam keadaan suasana masyarakat menyembah pada asnam, berhala-berhala, melakukan perkara-perkara yang mana bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim di Makkah. Jadi sebab itulah, bila mana sahabat mereka mendapat tauhid, mendapat agama, mereka menghargai, sebab mereka pernah merasai kegelapan hidup di dalam jahiliyah. Maksudnya mereka hidup dalam keadaan tidak ada tempat untuk berpaut. Mereka juga menyembah Allah, tetapi mereka mensyirikkan pada zaman sebelum mana Rasulullah datang mendakwah. Kita mungkin tak rasa apa yang mana dikatakan oleh Amr bin As, sebab kita dah beriman sejak dulu. Maksudnya kita beriman, kita ni lahir dari kecil, masuk sekolah pun belajar sekolah, mengajar tentang subjek agama dan lain-lain. Sebab tu kita mungkin kurang menghayati apa dirasakan oleh Amr bin As. Sebab tu dia boleh kata inna afdala, sesungguhnya benda paling afdal aku bawa untuk bertemu dengan Allah adalah syahadatain, kalimah tauhid, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok balik. Kemudian dia kata lagi, inni kuntu ala atbaqin salas, iaitu aku ni dulu, aku hidup di atas, aku hidup ada 3 fasa kehidupan aku. Maksudnya dia kata aku ada 3 fasa kehidupanku. Amr bin As cerita 3 fasa, maksudnya 3 peringkat lah, stage dalam kehidupannya. Apa kita tengok stage yang pertama? Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Aku tak pernah tengok pun orang yang lebih dahsyat penentangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni, melainkan aku. Maksudnya fasa pertama hidup dia, dia kata dia ada 3 fasa. Fasa pertama dia kata aku tak pernah tengok pun seseorang yang asyaddu bughdan, yang lebih dahsyat penentangan dia, penentangan seseorang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku. Tak ada lebih daripada aku. Maksudnya nak cakap dia punya penentangan ini memang besar, memang keras, sehingga dia kata aku nak bunuh Nabi SAW dengan tangan aku. Aku suka kalau aku dapat cederakan Nabi SAW dengan tangan aku. Kemudian apa dia sambung lagi? Falau muttu ala tilka hal lakuntu min ahlin nar. Dia kata kalaulah aku mati waktu time tu, lakuntu min ahlin nar, maka mesti aku akan masuk neraka punya. Dia kata itu stage pertama dia. Sebab itu dia kata, sebab tu dia terasa, dia betul-betul menghayati makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tengok stage pertama hidup dia, Amr bin As, dia nak bunuh Rasulullah. Dia sendiri kata kalau aku mati waktu tu lakuntu min ahli nar, mesti aku masuk neraka, mesti aku tergolong dalam golongan ahli neraka. Sebab dia nak melawan Nabi SAW waktu awal Islam. Itu stage pertama. Kemudian apa yang terjadi? Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, ketika mana Allah telah memberikan taufik dan hidayah Islam fi qalbi, dalam jiwa aku, dalam hati aku. Maksudnya tengok apa dia kata. Dia kata ketika Allah telah memberikan Islam kepada jiwa aku ni, dalam hati, dia tak kata, dia tak bangga diri, akulah yang buat sekian-sekian tu. Dia tak bangga diri. Maksudnya dia kata Allah lah yang bagi. Sebab tu dalam kehidupan kita kena ingat, kita berusaha, tapi kita ingat siapa yang menentukan atas segala usaha kita itu. Itu semua adalah atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tu bila mana kita dapat beribadah, kita bersyukur dapat beribadah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan sunnah. Itu nikmat. Sebab tu kita di atas nikmat kita kena bersyukur. Kita jangan berbangga dengan apa kita dapat. Sebab ujub, kita berasa tak kagum ataupun takjub dengan diri sendiri, benda yang bahaya. Itu bukan perkara yang ringan berkaitan ujub. Kita tengok apa kata Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak merupakan salah seorang ulama hadis yang besar pada zaman salaf. Kata Abdullah bin Mubarak, "Wala a'lamu fi musallin syai'an syarrun minal ujbi." Aku tidak mengetahui perkara yang lebih besar, yang lebih syar, lebih buruk terhadap orang yang menunaikan solat melainkan ujub. Maksudnya benda yang paling teruk, kesalahan yang paling teruk yang dilakukan oleh orang yang menunaikan solat adalah al-ujbu. Ujub tu adalah kita merasakan kita terpesona, kagum dengan diri sendiri. Kita mungkin kata, aku ni solat sekian-sekian, aku ni tahajud tengah malam banyak buat, orang ni mesti tak buat ni, mesti jiran aku tidur. Aku ni buat sekian-sekian, dia ni tak buat, baik juga aku ni lah. Kagum. Sebab itulah perkara yang benar kita minta supaya dijauhkan adalah kita i'jabu mar'i binafsih. Kita rasa macam kagum dengan diri sendiri. Itu adalah perkara yang mana yang sangat bahaya, iaitu i'jabul mar'i binafsih. Kita rasa terpesona, kagum dengan diri sendiri. Kita dengar Amr bin As, dia tak kagum dengan diri sendiri. Dia kata apa? Dia menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ketika mana Allah telah membawa Islam fi qalbi, dan jiwa aku, dia sandarkan kepada Allah. Sebab itu di sebalik kita dapat melakukan ibadah dan lain-lain ini, kita kena ingat ini adalah taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita kena bersyukur terhadap benda tersebut. Bukan semua orang menemuinya. Dan disebutkan juga perkataan salaf, al-halaku fisnain, al-qunut wal-ujbu, iaitu maksudnya al-halak, kebinasaan itu fisnain, pada dua perkara. Iaitu apa? Al-qunut, iaitu putus asa dari rahmat Allah, wal-ujub, dan juga ujub. Jadi kebinasaan, perkara yang mana dapat membinasakan diri kita, ada dua perkara yang besar. Pertama adalah kita katakan al-qunut, iaitu kita rasa putus asa dengan rahmat Allah. Kita rasa kita bersalah. Ya, kalau kita rasa kita banyak dosa, itu tidak ada masalah, itu perkara yang baik, sebab itu permulaan pada an-nadm, pada kita nak menginsafi dosa kita. Tetapi kalau kita rasa kita banyak kesalahan sehingga kita mengata, Allah tak ampunlah kesalahan aku ni, aku pun malas nak beribadah, mesti Allah tak ampunkan, kita putus asa dengan rahmat Allah, itu kita telah terpedaya dengan syaitan. Kalau kita menyesali kesalahan, itu satu kebaikan, sebab itu an-nadam. An-nadam adalah kita menyesali kesalahan kita. Tetapi al-qunut adalah kita merasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang tidak baik, bahkan benda mendapatkan halak, dapat menyebabkan kebinasaan bagi seseorang. Sebab tu kita kena jauhkanlah daripada perasaan ni. Itu perasaan pertama. Yang kedua, wal ujbu, dan perasaan ujub. Ujub juga dapat menyebabkan binasa. Sebab apa? Ujub ini dia tidak menyerang golongan fasik. Susah orang-orang fasik nak diserang dengan perkara ini. Iaitu orang-orang yang mana mungkin dia pergi kelab malam ke, dia tidak diserang dengan ujub. Ujub ni dia menyerang orang yang melakukan kebaikan. Orang yang mana terus di dalam perkara-perkara tidak elok, dia mungkin diuji dengan perkara lain, dengan terus menerus di dalam perkara dia lakukan, kemungkaran yang dia buat. Tetapi ahli ibadah, orang-orang yang melakukan kebaikan, dia diuji dengan benda lain pula, dengan perasaan ujub, iaitu merasa lebih daripada orang lain. Ijabul mar'i bi nafsih, dia merasa kagum dengan diri dia. Ini benda yang bahaya yang kita kena elakkan. Sebab itu kita dengar Amr bin As, walaupun dia hidup dengan Rasulullah SAW, dia tidak pada bangga ke atas dirinya. Itu yang ada pada seorang sahabat Nabi SAW. Kemudian kita sebut tadi, bila mana dia kata, kalau aku mati waktu aku, lakuntu min ahli nar. Kalau aku mati waktu aku memusuhi Rasulullah, maka aku akan mati sebagai ahli neraka. Kemudian dia kata, ketika mana Allah telah menghadirkan Islam dalam jiwa aku, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana aku dah dapat hidayah, aku dah peluk Islam, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi. Kemudian apa dia katakan? Dia sebut kata kepada Rasulullah,
berikan tangan engkau wahai Rasulullah, aku ingin membai'ah engkau. Maksudnya aku ingin membai'ah kepada engkau. Dia nak bai'ah dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menghulurkan tangan. Amr bin As dia tarik balik tangan dia, tak jadi. Bukan dia nak skip, bukan dia nak cancel, bukan. Tapi sebab apa? Kemudian bila mana mula-mula dia ajak Rasulullah bai'ah, dia minta, ya Rasulullah, hulurkanlah tangan engkau, aku nak bai'ah engkau. Bila Rasulullah hulur, dia pula tak hulur. Kemudian Rasulullah kata apa kat dia? Ya, maksudnya adalah Rasulullah pun tanya, malaka ya Amru, apa hal ni Amru? Kau yang mana nak suruh bai'ah, kemudian dia pula yang buat sini. Kemudian Rasulullah kata, malaka ya Amru, apa hal ni? Kenapa ni Amru? Peliklah, kita pun pelik kalau orang yang mana dia nak suar tangan kat kita, dia minta kita suar tangan, kita pula tarik. Jadi sebab tu Rasulullah kata, malaka ya Amru, apa hal ni? Ada apa ni Amru macam ni? Kemudian apa Amru kata? Aradtu an ashtarit, aku nak buat syarat, nak satu syarat sebelum bai'ah. Itu dia kata, aku nak buat syarat sebelum bai'ah. Kemudian Rasulullah pun tanya, syarat apa tu? Tashtarit bimaza? Bimaza tashtarit? Nak syarat apa tu? Dia pun kata, bila Rasulullah tanya nak syarat apa, dia pun katakan, aku nak supaya Allah ampunkan aku. Itu sebab apa? Sebab dia masih ingat lagi kesalahan lampau dia. Walaupun dia nak masuk Islam, dia nak bai'ah dengan Nabi SAW, dia masih terkenang dosa lama dia. Dia tak boleh move on dengan dosa lama. Bila mana dia nak bai'ah, dia pun minta ke Rasulullah, cakap supaya Allah ampunkan dosa dia, minta ke Allah akan ampunkan dosa. Kemudian Nabi SAW pun menyebutkan bahawasanya, ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah. Adakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya bila mana engkau telah memeluk Islam akan menghapuskan ma kana qablah, dosa-dosa lampau sebelum engkau masuk Islam. Waktu kau kafir, dosa dah diampunkan. Dosa engkau melakukan kesyirikan, engkau menentang Rasul, itu diampunkan. Itu Rasulullah bercakap. Rasulullah pun menyebutkan berkaitan fadilat kelebihan hijrah. Rasulullah pun menyebutkan kelebihan haji yang mana akan menghapuskan dosa yang terdahulu juga. Setelah itu dia kata, wa makana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun yang mana aku cinta lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia orang yang paling dahsyat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini Rasulullah pula orang yang mana paling dia cintai. Jadi kita nak tengok, nak katakan di sini menunjukkan apa? Nak menunjukkan ada kalanya dulu mungkin boleh jadi benci, sekarang boleh jadi sayang. Sebab tu dalam kehidupan kita jangan terlalu membenci, sebab kadang-kadang dia akan tertukar. Sebab itu cinta pada makhluk, terutamanya kepada manusia, ada kadarnya, ada kadar tertentu. Sebab itu kita lihat bagaimana kecintaan dia pada Nabi SAW, sehingga disebutkan setelah itu, jika orang tanya Amr bin As bagaimana nak sifatkan Rasulullah, maksudnya wajah Rasulullah tu macam mana, dia kata, aku tak mampu nak cakap, aku tak mampu nak bagi tahu. Kalau orang tanya berkaitan bagaimana sifat Rasulullah, maksudnya sifat wajah Rasulullah secara spesifik. Sebab apa? Kerana Amr bin As ni, kalau dia tengok Rasulullah dan Rasulullah tengok balik dia, dia macam segan, dia tak tengok lama, dia tak ada eye contact dengan Rasulullah. Macam sukar nak ada eye contact dengan Rasulullah, Amr bin As, sebab dia masih rasa bersalah dengan kesalahan lama yang dia lakukan. Itu yang terjadi pada sahabat Nabi SAW, Amr bin As. Kemudian apa dia kata lagi? Walau muttu ala tilka hal la rajautu an akuna min ahli jannah. Kalaulah sekiranya aku meninggal pada waktu itu, aku berharap aku tergolong dalam ahli syurga. Tadi waktu awal ingat, dia kata, kita ingat kisah awal, dia kata kalau dia mati waktu tu dia jadi apa? Mungkin dia akan jadi ahli neraka. Waktu dia lawan Rasulullah tadi. Kemudian waktu mana dia bertemu dengan Nabi SAW, dia memeluk Islam, dia kata apa? Aku berharap aku menjadi daripada ahli syurga setelah pertemuan itu. Itu stage kehidupan dia kedua. Tadi dia kata 3 kan, itu kedua. Yang ketiga pula macam mana? Kehidupan ataupun stage yang ketiga pula adalah ketika mana dia mendapat mendapat jawatan.
ulina, dia diberikan jawatan. Bila mana dia diberikan jawatan, dia kata aku tak tahu macam mana pula sekarang kehidupan aku, ataupun ke mana destinasi aku. Tadi kita cakap bila mana dia lawan Rasulullah, dia kata mungkin aku akan masuk neraka kalau aku mati litilka hal ketika itu. Yang kedua, bila mana dia bertemu Nabi SAW pula, dia beriman dah. Dia kata aku berharap aku akan masuk syurga. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, bila mana dia telah menjadi apa? Bila mana dia telah menjadi sebagai jawatan tertentu, dia mendapat jawatan tertentu, dia kata aku tak tahu sekarang ni ke mana aku akan pergi. Maksudnya dia tak tahu ke mana. Jadi ini 3 stage kehidupan yang mana dilalui oleh Amr bin As. Jadi kenapa kita sebut tentang benda ni? Sebabnya ada kaitannya kerana dikatakan dia masuk Islam pada bulan Safar pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi sebab itu berdasarkan tajuk ada apa dengan Hijrah, maka ini antara kisah yang mana berlaku pada bulan tersebut, iaitu seorang sahabat yang mana masuk Islam. Jadi kita tengok tadi, bila mana disebutkan bahawasanya bila mana masuk Islam akan menghapuskan dosa yang terdahulu. Kita yang beriman, orang beriman ini pun masih mendapat peluang untuk dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Sebab itu kita diperintahkan, diwajibkan untuk bertaubat. Hukum bertaubat adalah wajib, ala fawr, dengan segera. Dan jika kita tengok dalam solat yang kita lakukan pun banyak dah kita bertaubat kepada Allah, istighfar. Contohnya ketika mana al-julus, duduk, ketika kita duduk di antara dua sujud, apa kita baca? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kita meminta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampunan. Ketika kita rukuk dan sujud, bacaan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ini bacaan ketika sujud dan ketika rukuk dalam Sahih Bukhari. Mungkin ada yang mana jarang baca, sebab kita selalu baca Subhana rabbiyal a'la, ketika rukuk Subhana rabbiyal azim. Ada banyak lagi bacaan lain, boleh variasikan, boleh pelbagaikan. Salah satu bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika rukuk dan sujud seperti diriwayatkan daripada Aisyah yang saya sebutkan tadi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ini kita tengok last kali, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Itu ketika sujud dan rukuk. Ketika kita meletakkan kepala kita, yang mana kepala ni kalau orang main boleh gaduh, tapi kita meletakkan ke lantai untuk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itulah kita memuji dia Allah dan kita minta pengampunan pada dia, Allahumma ghafirli. Jadi sebab itulah kita berharap agar Allah ampunkan kita. Sebab itu kita katakan tadi, hukum bertaubat adalah wajib ala fawr, wajib dilakukan dengan segera, dengan cepat. Apa kelebihan seseorang itu dia bertaubat ataupun dia beristighfar? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini hadis yang daif. Hadis ini lemahlah, hadis yang daif, tapi bolehlah untuk kita jadikan sebagai fadail amal. Kelebihan untuk fadail amal, kelebihan untuk kita beramal. Iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, lebih tepatnya Imam Abu Dawud, Syekh Shu'aib Al-Amnaud mengatakan sanad hadis ini daif. Antara kelebihan seseorang itu beristighfar kepada Allah adalah dia akan dikeluarkan daripada kesulitan yang dihadapi. Maksudnya kesulitan, kesusahan yang kita hadapi, Allah akan keluarkan. Ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja, iaitu Allah akan mengeluarkan min kulli diqin, daripada kesempitan, diq, kesempitan yang kita hadapi, makhraja, jalan keluar, pintu untuk keluar. Kadang-kadang daripada jalan yang kita tidak sangka. Jadi itu antara kelebihan istighfar dalam hadis riwayat Abu Daud, tetapi sanad yang diteliti oleh Syekh Shu'aib Al-Amnaud. Kita boleh jadikan sebagai fadilah amal. Kita boleh amalkan istighfar supaya Allah permudahkan urusan kita. Iaitu dalam riwayat kita katakan tadi, dikatakan min kulli diqin makhraja, iaitu pada setiap kesempitan yang kita hadapi dalam hidup ada jalan keluar. Dan sebab itu kita tengok banyak kisah-kisah berkaitan keajaiban istighfar berlaku. Banyak kisah-kisah tentang keajaiban istighfar. Dan kelebihan istighfar juga ada juga dalam riwayat-riwayat yang lain, yang mana riwayat-riwayat yang lebih sahih. Jadi sebab itu kita katakan banyak kelebihan istighfar. Dan berkaitan istighfar ini bukan dilakukan oleh kita saja, tetapi dilakukan oleh para anbiya, iaitu dilakukan juga oleh Nabi SAW. Iaitu ada riwayat disebutkan aksar min 70 marrah, Rasulullah beristighfar sehari aksar min 70 marrah,
lebih banyak lagi daripada 70 kali. Maksudnya Rasulullah istighfar dalam bilangan yang banyak. Dan juga kita tengok para anbiya, para nabi terdahulu yang maksum daripada dosa besar. Para rasul maksum daripada dosa besar, mereka juga meminta pengampunan daripada Allah, seperti Nabi Musa yang mana maksum, tapi mereka juga meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena ketahui bahawasanya hukum bertaubat adalah wajib dan kita akan mendapat fadilat-fadilat yang tertentu. Bagaimana pula dengan kalau kita dosa dengan makhluk? Benda ni selalu banyak ditanya. Ada orang tanya berkaitan kalau waktu dia sekolah dulu dia ada curi. Selalu kalau orang tanya soalan dia akan sebut waktu sekolah dia ada curi barang. Mungkin dia ada curi barang tertentu ke dia tanya. Soalan ni ditanyakan saya 4 tahun lepas sebelum PKP lah, zaman dulu, zaman lama dah. Waktu tu saya ingat lagi di Perak, di Taiping. Dia tanya, saya ni ada curi barang, dia kata. Orang tu lah dia cerita balik lah. Dia cerita kat saya, dia kata saya ada curi barang. Jadi macam mana saya nak bagi balik ataupun nak hapuskan kesalahan ni? Yang pertama, perkara ni ada disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ada menukilkan daripada Imam Ghazali, iaitu kita hendaklah bertaubat daripada dosa yang kita lakukan itu, dan kita berlepas diri daripada benda kita buat itu. Maksudnya kita tak terlibat dah. Seterusnya kita cari balik orang tersebut, kita bagi balik kepada dia. Kalau dia tak ada, macam mana? Sekiranya orang tersebut tak ada, maka bagilah kepada ahli waris dia. Kalau ahli waris dia tak ada juga, bagilah kepada urusan kepentingan kaum muslimin harta tersebut, duit tersebut. Maka ini disebutkan oleh, dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Jadi hakikatnya kita kena berusaha lah untuk cari. Kalau dia dah mati lah, bagi ke ahli waris dia. Kalau tak ada juga, tak jumpa, bagi untuk uruskan kepada kepentingan kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi ketika menceritakan tentang hal itu. Yang seterusnya adalah kita pergi pula kepada tadi. Yang pertama kita sebutkan apa berlaku pada bulan Safar, Islam yang Amr bin As. Yang kedua berkaitan dikatakan pada bulan Safar perkahwinan di antara Nabi SAW dengan Khadijah. Aisyah, isteri Rasulullah. Aisyah sangat cemburu dan sangat jealous dengan siapa? Dengan Khadijah. Dia sangat jealous dengan Khadijah, dan kita akan lihat hadis-hadis yang mana menunjukkan kecemburuan yang ada pada diri siapa? Yang ada pada Aisyah kepada Khadijah. Sebelum tu kita ketahui Khadijah ini merupakan salah seorang wanita yang mulia. Sebab ada hadis yang mana menyebutkan bahwasanya wa khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Hadis ni ada lagi lah. Hadis ni pada awal menyebutkan sebaik-baik wanita Maryam bintu Imran. Mula-mula ada sebut Maryam, kemudian seterusnya sebut pula wa khairu nisaiha Khadijah. Nak faham macam mana ni? Mula-mula sebut wanita yang mulia, khairu nisaiha Maryam, sebut Maryam. Kemudian sebut khairu nisaiha Khadijah, sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Mana satu? Jadi sebab itu dalam bahasa Arab dia ada benda yang dinamakan takdir. Takdir tu ada benda yang dihazafkan, dihapuskan. Contoh dalam Quran, fas'alu qariyah. Maksudnya kalau kita terjemah secara harfiah ataupun terjemah literal, tanyalah kepada kampung. Kampung mana boleh cakap. Jadi ada benda yang dihazafkan, maksudnya ada benda yang mana tak ada. Maksudnya fas'alu ahla qaryah, tanyalah kepada penduduk kampung. Ada perkataan ahla, maksudnya tersembunyi. Sama juga macam hadis ni, disebutkan khairu nisaiha Khadijah, sebaik-baik wanita Khadijah. Sebelum tu disebutkan sebaik-baik wanita Maryam bintu Imran. Jadi ada benda takdir ataupun ada benda yang mana yang dibuang ataupun benda yang tersembunyi. Jadi nak faham macam mana? Disebutkan di sini khairun nisa fi zamaniha, iaitu maksudnya sebaik-baik wanita pada zaman dia. Sebab zaman kita tahu Maryam binti Imran dengan zaman Khadijah beza, betul tak? Beza ratusan tahun. Jadi maksud hadis ni khairun nisa fi zamaniha, sebaik-baik wanita pada zaman mereka tertentu. Contoh pada zaman Maryam lah wanita terbaik. Pada zaman Khadijah wanita terbaik. Dan Nabi SAW ini bila mana dia ada lakukan ataupun dia ada sembelih sesuatu, dia sembelih kambing, dia akan suruh hantar kepada
keluarga Khadijah walaupun Khadijah dah wafat. Ini waktu dia dah kahwin dengan Aisyah. Baginda Nabi SAW dah berkahwin dengan Khadijah ataupun dah kahwin dengan Aisyah. Kemudian bila mana Aisyah tahu bahawa Nabi SAW suruh hantar beberapa sembelihan yang Rasulullah sembelih syar, sembelih kambing dekat keluarga Khadijah, Khadijah mengata fakultu Aisyah, fakultu Khadijah. Apa maksud dia? Kalau kita baca macam ni kita tak faham, tapi maksudnya lebih kurang kita kata macam Melayu macam ni lah. Khadijah, Khadijah macam tu. Macam kita lah, macam orang mungkin jealous, asyik-asyik sebut nama tu. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Aisyah bila dia dengar Nabi SAW suruh hantar sembelihan tertentu kepada keluarga Khadijah, walhal Khadijah dah wafat, tapi Rasulullah buat baik dengan keluarga Khadijah. Aisyah kata, ataupun Aisyah kata Khadijah. Maksudnya dapat kita fahami macam kalau kita bahasa zaman sekarang lah, kalau kita tengok cikgu kita ni asyik puji kawan kita ni, kita pun hati kita asyik sebut nama ni, lebih kurang macam tu lah maksud Aisyah, nak senang faham. Itu menunjukkan Aisyah dia dalam keadaan cemburu ataupun dia dalam keadaan jealous. Ini yang mana yang berlaku pada isteri Nabi SAW. Dan kita lihat banyak kisah-kisah berkaitan Aisyah ni dia jealous dengan Khadijah. Banyaklah hadis berkaitan hal ini dan kita tak sempatlah untuk habiskan ataupun baca pada pertemuan pada kali ini. InsyaAllah kita stop di sini dulu. Kita bertemu pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.